Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan dirinya diperlakukan seperti seorang penjenayah. Dr. Mahathir berkata, sehingga kini beliau sudah disoal siasat lebih 10 kali hanya kerana mengutarakan pendapatnya, terutamanya berhubung dengan isu agama, bangsa dan institusi raja 3R. Sekejap-sekejap saya disoal siasat oleh polis. Macam saya ini penjenayah. Ada laporan je polis tanya saya minta keterangan. Saya ni dah beri keterangan kepada polis lebih 10 kali. Nampak cukup mudah nak siasat Tun. Bila dah jadi Tun ni banyak pula kena siasat. Yang tak jadi Tun semua lepas. Kenapa saya seorang yang disiasat? Banyak lagi yang membuat kenyataan resis dan 3R tapi tidak disoal. Banyak lagi nama mereka dalam Pandora Papers. Panama Papers pun tidak disoal. Mereka buat kenyataan sahaja cukup. Takkan saya tidak boleh buat kenyataan. Nama saya tidak ada dalam Pandora Papers, Panama Papers, tapi saya disoal siasat oleh polis. Saya nak tanya, saya boleh cakap atau tidak? Itu pendapat saya. Kalau saya buat kenyataan sahaja, saya kena soal siasat oleh polis, katanya kepada pemberita selepas disoal siasat oleh polis di Yayasan Kepimpinan Perdana di sini hari ini. Sebelum ini, sebuah portal berita melaporkan Dr. Mahathir dalam satu temu bual eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV satelit di India mendakwa masyarakat India masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana masih terikat dengan negara asal mereka. Kenyataan Dr. Mahathir itu dikritik beberapa pemimpin politik termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan aktivis di Malaysia. Anwar sebelum ini mengecam dan menyifatkan kenyataan Dr. Mahathir itu sebagai tidak bertanggungjawab. Beliau diketahui mengeluarkan kenyataan sedemikian, baginya semua orang Melayu malas, kecuali dirinya sendiri dan orang India dan Cina Malaysia tidak setia melainkan jika mereka adalah kroninya. Katanya seperti dilaporkan. Dalam pada itu Dr. Mahathir berkata, pegawai polis itu bertanyakan 19 soalan dan beliau tidak menjawab ke semua soalan berkenaan. Ada soalan yang ditanya saya boleh jawab, seperti di mana rakaman temu bual berkenaan. Itu saya boleh jawab. Mereka tanya macam mana rakaman itu dibuat. Saya diberitahu ia dibuat melalui Zoom. Mereka ada di India, tapi bila tanya mengenai kenyataan saya, mereka tunjuk rakaman video. Saya tidak nampak apa yang salah. Saya ada hak mempunyai pendirian ataupun fahaman saya, tapi nampaknya itu dikatakan salah. Mereka, polis, tanya saya soalan lanjut, saya kata akan jawab di mahkamah, katanya. Isteri bekas Menteri Kewangan Naimah Abdul Khalid hari ini didakwa di mahkamah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan asetnya seperti yang diarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dia didakwa mengikut Seksyen 36(2) Akta SPRM 2009. Jika disabitkan bersalah, Naimah boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000. Berdasarkan kertas pertuduhan, antara aset yang terlibat ialah beberapa kediaman serta 4 plot bangunan dan tanah pegangan bebas yang terletak di kawasan pertempatan kelas atasan, Taman Tunku dan Bukit Tunku, Kuala Lumpur. 2 lagi plot tanah yang terlibat berada di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur, serta Jalan Cantonment di Pulau Pinang. Kedua-dua lokasi itu juga dianggap sebagai kawasan kelas atasan. Naimah, 66 tahun, turut didakwa gagal mengisytiharkan pemilikannya terhadap Menara Ilham di Kuala Lumpur serta 2 unit kereta Mercedes-Benz masing-masing model EQC 400 dan 500 SL.
Dua syarikat yang didakwa gagal diisytiharkan oleh isteri Daim Zainuddin itu ialah Ilham Tower Sendirian Berhad dan Ilham Baru Sendirian Berhad. Di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur Azura Alwi, Naimah diwakili bekas Peguam Cara Negara Muhammad Yusuf Zainal Abidin serta M. Furavelan dan Alex Tan. Pendakwaan pula dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Faizal Muhammad Azmi, Muhammad Fadli, Muhammad Zamri dan Maziah Muhaidi. Azura membenarkan Naimah dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak RM250,000. Untuk rekod, Daim turut disiasat SPRM dan diwakili bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Dan Daim dan istrinya mendakwa tindakan penguatkuasaan dan pendakwaan itu dilakukan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kesan daripada perseteruan politik di antara mereka yang berlangsung sejak sekian lama. Naimah juga mengulangi tuduhan yang sering dibangkitkan apabila seorang ahli politik atau pihak yang dikaitkan dengan mereka dihadapkan ke mahkamah menganggap agensi penguatkuasa seperti SPRM dan Jabatan Peguam Negara diperalat untuk melunaskan dendam penguasa. Pasangan Daim Naimah sebelum ini menegaskan kekayaan mereka termasuk aset yang disimpan di luar pesisir bukanlah diperoleh secara haram. Daim yang merupakan tokoh yang rapat dengan Dr. Mahathir Mohamad juga menyatakan rasa maraknya apabila SPRM menyiasat anaknya dan mendakwa jika dia tidak menyertai politik, aset cairnya sahaja sudah melebihi RM50 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempengerusikan mesyuarat Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan kali pertama bagi tahun ini di Seri Perdana Putrajaya. Selain Anwar, beberapa pemimpin utama Kerajaan Perpaduan turut kelihatan menghadiri mesyuarat berkenaan, iaitu Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, Ketua UIP Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Seri Fadilah Yusof dan Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siufo. Mesyuarat juga disertai Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mesyuarat tersebut melibatkan perbincangan mengenai pelantikan yang di-Pertua Dewan Negara yang baru selain pemilihan calon bagi jawatan berkenaan. Sebelum ini Anwar dilaporkan berkata, nama calon tuan yang di-Pertua Sarawak sudah dikemukakan oleh Abang Johari kepadanya dan telah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riyayatuddin Al Mustafa Bilal Shah.